Hai, Assalamualaikum. Saya Jamaluddin bin Senin dari Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam dengan kepujian nombor metrik 276762 akan menerangkan suatu teori pengkayaan media. Pengenalan teori. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian maklumat atau pesanan dari satu pihak ke pihak pada pihak yang lain agar terjadi keadaan yang mempengaruhi perbuatan seseorang. Profesor William Strang menerangkan bahawa komunikasi dan masyarakat adalah dua data kembar yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Saudah Narima dan Muhammad Yusof pada tahun 2003 menerangkan komunikasi merupakan suatu yang asas seperti mana keperluan kita untuk makan, tempat tinggal dan pakaian. Komunikasi dikatakan berhasil apabila terjadinya persefahaman antara penerima dan pemberi isyarat dalam komunikasi sehingga tujuan utama komunikasi dapat tercapai. Teori komunikasi secara dasarnya adalah penyataan untuk menerangkan, menjelaskan, menilai dan membuat ramalan terhadap komunikasi. Gabungan konsep antara teori iaitu penyataan dengan komunikasi telah membentuk satu tanggapan atau proses yang berfaedah untuk penyelidikan. Cragen dan Shield pada tahun 1998 menerangkan yang teori komunikasi ialah satu kenyataan yang mengandungi konsep yang membantu memberi secara keseluruhan atau sebahagian keterangan, penjelasan dan mempunyai perkaitan antaranya yang membolehkan seseorang memahami, menjelas dan menilai fenomena serta ramalan. Oleh itu, teori kekayaan media menyatakan bahawa media mempunyai keupayaan untuk menghantar maklumat yang diperlukan. Keupayaan untuk menghantar maklumat ini bergantung kepada maklumat yang diperlukan secara ketidakpastian atau kekaburan. Teori ini dicadangkan oleh Duff and Langell dan juga dikenali sebagai teori kekayaan maklumat. Menurut kepada teori ini, banyak media atau bentuk komunikasi mempunyai tahap atau kekayaan dari segi maklumat yang mereka berikan. Media boleh disenaraikan mengikut keupayaan mereka untuk menangani ketidakpastian. Antara sumbangannya adalah membantu memberi secara keseluruhan atau sebahagian keterangan atau maklumat di samping penjelasan yang jelas serta mempunyai perkaitan yang membolehkan kita memahami, menjelas dan menilai fenomena dan ramalan. Memudahkan maklum malas yang segera dan cepat jika berlakunya komunikasi saya dengan individu yang lain. Teori pengkayaan media menjadi teras kepada pembangunan elemen kebolehlihatan yang menjadikan ia lebih berbentuk ilmiah dan lebih praktikal. Pembangunan elemen kebolehlihatan media sosial ini secara tidak langsung mampu memandu golongan usahawan menjadi lebih praktikal dalam usaha mempertingkatkan lagi keupayaan golongan ini untuk menggunakan aplikasi media sosial ini dengan lebih efisien sistematik. Golongan usahawan dijangka boleh memperkasakan sektor pemasaran syarikat. Elemen kebolehlihatan ini memberi panduan kepada usahawan-usahawan untuk mengoptimumkan penggunaan media sosial sebagai platform pemasaran yang lebih berdaya saing. Kerelevanan teori yang dipilih dalam bidang komunikasi ini adalah teori pengkayaan media menerapkan bagaimana pemilihan dan penggunaan jenis media yang berdekatan perlu ditekankan oleh golongan usahawan untuk meningkatkan lagi kebolehlihatan di persekitaran internet. Interaksi muka ke muka ataupun face to face merupakan perhubungan yang paling tinggi di dalam hierarki teori pengkayaan media ini oleh Duff and Langell 1984. Menurut teori ini lagi, faktor hubungan secara terus kepada pelanggan boleh meningkatkan lagi kebolehlihatan usahawan tersebut. Antara kritikan teori ini ialah teori ini tidak mengambil kira kemahiran komunikasi setiap orang kerana tahap kuasanya medium tetap sama walaupun digunakan oleh orang yang berbeza. Sebagai contoh, jurujual yang biasa menggunakan email untuk menjual pastinya berbeza dalam keberkesanan komunikasi dengan orang yang biasa dari segi komunikasi. Aktiviti mungkin mempunyai tahap ketidakpastian dan ketidaktentuan yang sama, berbeza dan tidak masuk akal untuk memutuskan sama ada hendak menggunakan media kaya ataupun media tanpa lemak, iaitu dalam setiap aktiviti, ia mesti mempunyai kepelbagaian, ketidakpastian dan kekaburan. Jadi, dengan aktiviti yang berbeza-beza dan kepelbagaian, ketidakpastian dan kekaburan, tidak masuk akal untuk hanya mempunyai dua pilihan, iaitu media kaya ataupun media tanpa lemak. Kesimpulannya adalah penemuan teknologi untuk berkomunikasi boleh dikatakan telah bermula daripada kemampuan manusia mencipta huruf atau mesej bergambar sehingga kepada penciptaan peralatan elektronik pada hari ini.
Pengendalian teknologi ini juga telah memberikan impak yang besar dalam bidang dan proses komunikasi, terutama dengan kemunculan istilah teknologi komunikasi dalam bidang komunikasi manusia dan juga penyelidikan yang berkaitan dengan komunikasi. Keupayaan ini sekaligus juga membolehkan individu boleh berkomunikasi pada satu jarak yang jauh dengan lebih cepat, selain daripada memudahkan perolehan maklumat yang dahulunya tidak mungkin didapati. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.